Hai, Assalamualaikum. Lama betul rasanya Madam Kis tak buat apa-apa tutorial untuk anda semua. So, untuk tutorial hari ini, saya berminat nak kongsi dengan anda semua berkenaan fungsi import grade yang ada dalam Google Classroom kita. Pernah tak tengok fungsi import grade ini dan cuba gunakan? Actually, fungsi ini memudahkan kita untuk direct import markah pelajar yang telah kita bagi dalam quiz assignment dalam bentuk Google Form terus ke dalam Google Classroom kita. Dan kita boleh tengok rekod-rekod markah ini pada fungsi bahagian grade. So, untuk mempelajari bagaimana kita nak cari kat mana nak jumpa fungsi import grade, macam mana nak hasilkan tugasan yang kita boleh import grade markahnya dengan menggunakan Google Form, serta nak tengok balik bagaimana markah itu direkod dalam Google Classroom, jom ikuti tutorial bersama dengan saya. Hai, Assalamualaikum. Sekali lagi anda bersama dengan saya, Madam Ainkis. Okay, untuk kali ini, saya terpanggil untuk berkongsi dengan anda semua macam mana untuk kita manage markah daripada latihan-latihan yang kita hantar kepada pelajar melalui Google Form dan direct import grade pelajar-pelajar itu ke dalam Google Classroom kita. Ada di antara kita yang tak tahu pun sebenarnya kita boleh directly import dan track record pelajar-pelajar kita. Contohnya, saya tunjukkan kepada anda kelas saya. Biasanya selepas habis mengajar sesuatu topik, saya akan beri latihan kepada pelajar saya sebagai formative assessment. Dan usually sebelum saya tahu tentang fungsi ini, markah pelajar saya akan saya tulis pada satu borang ataupun kertas khas secara manual. Okay, dan dia akan tersimpan secara virtualnya di dalam respon Google Form saya. Bila saya explore, rupanya dalam Google Classroom kita, kita boleh aktifkan satu fungsi yang kita panggil sebagai import grade. Kalau anda lihat sekarang ni, dalam contoh assignment saya ni, saya dah aktifkan import grade. Efeknya ialah apabila kita dah ada fungsi import grade ini, kita boleh import markah pelajar kita. Contohnya, you all boleh lihat pada Biobus 5 ni, selepas habis topik ini, saya serahkan pelajar latihan ini untuk mereka buat pada waktu free mereka. Okay, kalau you all tengok, ada 11 yang saya dah grade. Okay, ada 4 lagi yang belum buat dan ada 3 yang baru turn in. So, cuba kita lihat paparan. Okay, bila you all klik, okay, nampak tak untuk 3 orang pelajar yang baru submit ni, tak ada lagi markahnya. Okay, dan dah ada dah pelajar yang telah saya grade. Actually, markah-markah ni bukan saya masukkan secara manual, key in satu persatu, tak. Okay. So, contohnya untuk 3 pelajar ini yang dah turn in, so saya akan klik import grade. Okay, dan dia akan bagi arahan. Are you sure you want to import grade from Biobus 5? Dan importing grade will override the current grade in Classroom. So, kita klik import. Okay, dan you all boleh lihat untuk 3 pelajar ni, tadi tak ada markah, sekarang dah ada markah. Dan untuk turn in kepada pelajar, klik turn in. Dan 3 markah ni saya akan return kepada ketiga-tiga pelajar yang baru saya import grade-nya tadi. Apa yang menarik bila kita gunakan fungsi ini, okay, pada bahagian stream kita ni kita kena nampak grade. So, kalau you all klik grade, kita boleh track record pelajar kita untuk semua tugasan yang kita pernah bagi pada dia. Contohnya untuk trial ni, okay, ataupun kalau Biobus, okay, ini latihan. So, kita boleh nampak siapa yang missing, siapa yang biasa buat, siapa yang jarang buat, dan untuk setiap ni dia akan ada class average. So, untuk belajar tentang macam mana nak aktifkan import grade ni, jom ikuti tutorial bersama dengan saya. Okey, untuk aktifkan import grade, perkara pertama yang anda kena buat untuk aktifkan import grade, tak bolehlah terus import grade. So, kita kenalah assign pelajar kita. So, kalau saya, kali ni saya nak tunjukkan contoh bentuk soalan yang saya bagi adalah multiple choice question. Pergi pada create dan pilih
quiz assignment. Sebenarnya tak salah pun kalau you all pilih assignment biasa. Cumanya sekiranya anda memang nak direct type quiz anda pada bahagian ini, bila anda pilih quiz assignment, so the blank quiz yang dia akan bagi dekat sini memang dalam bentuk quiz, di mana anda tak perlu ubah dah format form tu. Okey. Tapi untuk kali ni saya nak tunjukkan yang saya tak direct type daripada blank quiz yang sedia ada. So saya nak cari daripada dalam Google Drive saya ataupun recent file saya. So saya add file. Contohnya this one. So saya insert. Okay. Dan you all tengok, kalau tadi button import grade ni aktif, tapi bila saya add lebih daripada satu file, automatic import grade ini tidak akan berfungsi. So ini adalah salah satu trik yang anda kena ingat apabila anda nak assign kepada pelajar anda dan gunakan kemudahan grade importing ini. Anda hanya boleh include satu dokumen saja pada satu masa. Dia ada ingatkan kat sini, Classroom can import grade for assignment. Grade importing automatically limit each form to one response per user. Okay, then you have to collect email address and restrict response to user in your domain. So kat sini ada beberapa trik. Yang pertama, hanya satu dokumen saja yang anda boleh include pada satu masa. So saya delete dokumen-dokumen tak berkaitan. So bila dah tinggal satu saja form, so automatically import grade ni aktif semula. Dan yang kedua, untuk gunakan kemudahan ini, anda kena pastikan anda dan pelajar anda menggunakan domain yang sama. Contohnya untuk saya dan pelajar, Google Classroom yang saya buat adalah menggunakan akaun MOEDL dan pelajar-pelajar saya pun menggunakan akaun MOEDL. Sekiranya anda menggunakan akaun luar, Gmail anda yang biasa, kemudahan ini tidak akan dapat diakses. So basically kita kena guna akaun G Suite kita dan domain yang sama dengan pelajar. Alright, so let's say untuk this one saya pun buatlah BioBuzz 7. Barulah button assign tadi aktif. Sebelumnya tak aktif kan? Okay, so you all boleh masukkan maklumat-maklumat lain. Contoh soalan ni 15 markah. So betulkanlah balik markah tu 15. Okay, boleh set due date atau sebagainya. Okay, let's say saya nak set due date-nya ialah 30 hari bulan nanti. Dan kalau nak masukkan di bawah mana-mana topik, boleh pilihlah topik-topik. Contohnya BioBuzz ke, BioBuzz 1. Dan klik assign. Next kita nak tengok pula apa dia punya paparannya. Kalau you tengok pada BioBuzz, bila kita dah masukkan, dah ada dah draft yang tadi. Apabila anda dah siap bina Google Form anda, so untuk pastikan si import grade tadi boleh berfungsi, anda pergi pada bahagian setting. Sekiranya anda buat sendiri, pastikan quiz anda ni anda aktifkan dengan cara pada bahagian setting ni dia ada 3, General, Presentation dan Quizzes. So make sure anda make this a quiz. Dan ada satu lagi, sekiranya semasa pelajar buat latihan ni, anda tak nak di-refer ataupun buka mana-mana tab lain, anda boleh turn on the lock mode, di mana respondent unallowed to open the tab or other application while taking this quiz. Alright. Dan satu lagi, dia akan bagi tahu, akan tanya dengan anda, adakah anda nak release grade dekat Google Form ini directly selepas pelajar jawab ataupun manually. Kita pulang, kalau latihan, saya biasanya akan pilih immediately after each submission. Satu lagi, untuk part general setting, untuk menggunakan import grade, anda kena pastikan button ini, limit to one response. Dan of course, sebab kita nak guna fungsi ini, kita kena restrict untuk Ministry of Education sahaja. Sebab kita pakai domain yang sama. Untuk bahagian collect email ni, respond receipt ini, kalau kita klik, respondent akan receive a copy of their response. So saya suka
untuk aktifkan respon receipt ini supaya selepas pelajar submit latihan mereka, since kita dah limit hanya satu respon saja, so pelajar boleh tengok semula soalan mana yang dia salah untuk diulang kaji dan sebagainya. So selepas anda berjaya set dan dah add dalam assignment, so anda boleh aktifkan features ini pada bila-bila masa. Usually apabila latihan tu you all dah beri, dia akan ada turn in, assign ataupun grade. So klik pada yang turn in. So contohnya ini adalah 6 pelajar saya yang dah hantar. Caranya ialah saya akan klik import grade. So kita import. Dan anda boleh lihat untuk ke-6 pelajar yang tadi baru turn in tu, kita dah import grade dia. Dan untuk bagi dia dapat, kita akan klik turn in dan return kepada pelajar. So, mudah kan? Dan dalam masa yang sama, anda tak perlulah buat kerja 2-3 kali di mana anda nak tulis, record dekat kertas atau sebagainya, sebab semua maklumat pencapaian pelajar ni akan ada pada bahagian grade setiap Google Classroom anda. Dan anda boleh track record pelajar mana yang selalu tak hantar, mana yang ada markah dan sebagainya, berapa min untuk setiap kelas dan sebagainya. Rasanya itu sahaja yang ingin saya kongsikan untuk kali ini. So berjumpa lagi dalam tutorial-tutorial yang akan datang. So tak susah kan untuk aktifkan fungsi import grade? Diharapkan semua pendidik di luar sana akan cuba menggunakan fungsi ini untuk mengoptimiskan cara kita merekod markah pelajar kita. So, jumpa lagi dalam tutorial yang akan datang. Sekiranya anda rasa video ini bermanfaat, mohon kongsi, like dan kalau anda belum subscribe, boleh subscribe dan tekan loceng supaya anda tak miss video-video yang akan saya kongsikan pada masa akan datang. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum.